Di hujung kampung kelihatan dua orang budak lelaki sedang mengejar kakaknya, Kak Ros. Kak Ros. Kak Ros, mak kita tak ada air lah. Macam mana nak solat? Macam mana kita orang nak pergi solat di masjid ni, Kak Ros? Masjid pun tak ada air. La 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 la. Ah! Macam mana nak ambil wuduk ni? Tangan bersemen, tak boleh kena air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian kepada semua penduduk di kawasan Gombak. Anda diminta untuk menyimpan bekalan air bersih kerana gangguan air akan dijangka berlautan sehingga minggu hadapan. Harap maklum. Alamak, seminggu. Pengertian. Tayamum ialah menyapu debu tanah ke muka dan kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Dalil Al-Quran tentang tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Maksudnya, sedangkan kamu tidak memperolehi air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan debu tanah yang suci. Sunat-sunat tayamum. Yang pertama, membaca basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menyapu muka dari atas ke bawah. Dan yang ketiga, menipiskan debu pada tapak tangan. Yang keempat, merenggangkan jari ketika menepuk debu. Dan yang kelima adalah mendahulukan anggota kanan dari anggota kiri. Pertama di atas adalah tiada air setelah berusaha mencarinya. Yang kedua pula adalah ada air tapi hanya cukup untuk keperluan diri dan ternakan sahaja. Dan yang ketiga adalah jarak tempat ada air adalah terlalu jauh. Yang keempat adalah terhalang daripada menggunakan air kerana sakit. Contohnya, tangan berbalut kerana terbakar atau kemalangan. Yang kelima adalah ada musuh berdekatan tempat air. Kalau pergi nanti kena ngap atau tak terjamin keselamatan. Dan yang terakhir sekali adalah cuaca terlalu sejuk sehingga memudaratkan. Yalah, kalau dah musim salji, air pun beku. Kalau tak beku pun, sangatlah sejuk. Tak boleh nak ambil wuduk, nanti menjejaskan kesihatan. Baiklah anak-anak, sebentar tadi Ustazah sudah sebutkan 6 perkara yang membolehkan kita menggantikan wuduk dengan tayamum. Sudah faham ke anak-anak? Harap boleh ingat dan apabila kamu semua menghadapi salah satu daripada keadaan-keadaan itu, kamu semua boleh menggantikan wuduk dengan tayamum. Tak nak lagi ada yang kata, saya tak boleh solat.
Sebab saya tak boleh ambil wuduk. Sebab saya sakit tangan. Sebab rumah saya tak ada air. Ya, tak boleh dah tahu. Baiklah, sekarang mari kita lihat apakah syarat-syarat tayamum. Yang pertama, mencari air selepas masuk waktu solat. Yang kedua, telah masuk waktu solat baru boleh bertayamum. Dan yang ketiga, menggunakan debu tanah yang suci. Dan yang keempat, menghilangkan najis terlebih dahulu. Sekarang, mari kita lihat apakah perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Ada 5 perkara yang membatalkan tayamum. Yang pertama, melakukan semua perkara yang membatalkan wuduk. Contohnya terkentut, membuang air besar, membuang air kecil dan sebagainya. Yang kedua, ada air selepas bertayamum tetapi belum lagi solat. Jadi, tayamum itu sudah terbatal dan perlu digantikan dengan berwuduk menggunakan air. Yang ketiga, sudah sembuh daripada sakit dan boleh menggunakan air. Yang keempat, telah luput waktu solat. Maksudnya, waktu solat telah habis. Maka tayamum tadi juga telah terbatal. Dan yang kelima adalah murtad. Kita lihat apakah dia tata cara bertayamum. Yang pertama adalah menepuk debu tanah dan menipiskan debu tanah. Dan kedua adalah menyapu debu tanah yang suci ke muka dengan gerakan daripada atas ke bawah. Kemudian, membuang saki-baki debu tanah yang masih berada di tangan. Dan yang ketiga, menepuk debu tanah kali kedua dan menipiskannya. Dan yang keempat adalah menyapu debu tanah ke tangan kanan, kemudian ke tangan kiri. Caranya adalah debu pada tapak tangan kiri akan disapu ke tangan kanan. Dan debu pada tapak tangan kanan akan disapu ke tangan kiri. Pastikan debu tanah yang digunakan tidak bercampur dengan najis, kapur atau tepung. Jangan menggunakan debu yang telah diguna, iaitu debu mustakmal. Satu tayamum untuk satu solat fardu sahaja dan beberapa solat sunat. Mari kita lihat cara bertayamum dari sudut sisi pula. Yang pertama, menepuk debu dan menipiskan debu. Yang kedua, meratakan debu ke seluruh muka dari gerakan atas ke bawah. Pastikan debu mengenai ke telinga kanan dan kiri dan akhirnya ke bawah dagu. Yang ketiga, mengambil debu untuk kali kedua dan menipiskannya. Dan yang keempat, menggunakan debu pada tangan kiri untuk menyapu ke tangan kanan. Dan kemudian menggunakan debu pada tangan kanan untuk menyapu ke tangan kiri. Baiklah anak-anak, kita sudah melihat cara bertayamum yang betul. Ustazah harap selepas ini anak-anak semua boleh membuat tayamum bersama dengan ustazah dan ustaz-ustaz di kelas masing-masing.